Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Ahmad Yani bin Saleh daripada SMK Seri Gunung untuk slot E-Class JPN Negeri Kelantan bagi memperkatakan kesusastraan Melayu Komunikatif semester 3 bahagian C Multimedia. Baiklah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum kita menelusuri tajuk ini dengan lebih detail dan terperinci, apa kiranya kita tengok dahulu sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia sebagai rujukan dan panduan para pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama perhatikan sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh MPM sebagai panduan dan rujukan untuk kita memperkatakan tajuk ini dengan lebih terperinci. Yang pertamanya, untuk multimedia dalam sastra, kita ada 3 tajuk besar yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Yang pertama, 3.1 multimedia dalam sastra yang merangkumi subtajuk pengenalan multimedia dalam sastra yang terdiri daripada konsep, fungsi dan juga ciri-ciri. Tajuk yang kedua ialah prinsip asas multimedia dalam sastra ataupun juga dikenali sebagai elemen-elemen multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, audio, visual dan juga animasi. Manakala untuk tajuk yang ketiga, aplikasi multimedia dalam sastra yang terdiri pada tajuk pembinaan papan cerita yang merangkumi subtajuk yang perlu dikuasai oleh para pelajar ialah konsep, fungsi, format. Manakala satu lagi tajuk ialah aplikasi multimedia dalam sastra di mana para pelajar akan disediakan dengan quotation ataupun petikan daripada prosa maupun puisi yang perlu diterjemahkan menjadi multimedia. Berikutnya, marilah kita sama-sama meneliti apakah yang dimaksudkan dengan multimedia itu sendiri. Okey, multimedia sebenarnya terdiri daripada 2 perkataan iaitu multi yang membawa maksud banyak ataupun pelbagai. Manakala multimedia pula merujuk kepada alat yang digunakan untuk menyampaikan ataupun menjadi saluran komunikasi dan juga pengantar kepada bentuk komunikasi. Di mana antara contoh-contoh media yang ada seperti surat khabar, TV, majalah dan juga jaringan internet. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami pengertian konsep multimedia, marilah kita meneliti pula konsep multimedia itu secara keseluruhannya. Okey, berdasarkan kepada konsep multimedia, multimedia bolehlah ditakrifkan sebagai komunikasi interaktif berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan pelbagai unsur media, antaranya digital, teks, audio, grafik, animasi dan juga video. Okey, multimedia juga menjadi perantara komunikasi yang menggunakan teknologi komputer. Sebagai rumusannya, multimedia bolehlah dirujuk sebagai pelbagai media tambahan yang boleh diintegrasikan bersama-sama dalam satu persembahan. Kemudian yang keduanya, ia melibatkan perisian yang menggabungkan elemen-elemen teks, grafik, animasi, audiovisual di dalam sesebuah persembahan yang menggunakan skrin. Seterusnya, ia juga merupakan satu gabungan teknologi yang melibatkan perkakasan seperti komputer dan juga perisian-perisian yang telah disediakan dalam komputer tersebut. Seterusnya, marilah kita sama-sama meneliti konsep multimedia dalam sastra sebagaimana yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh MPM. Okey, untuk makluman para pelajar yang dikasihi sekalian, medium yang multimedia ni merupakan satu medium yang menjadi alat penghubungan yang menjadi perantara bagi tujuan untuk menyebarluaskan karya-karya sastra kepada masyarakat ataupun khalayak. Yang kedua,
multimedia dalam sastra juga dirujuk sebagai bahan ataupun medium yang digunakan untuk menyampaikan maklumat itu kepada khalayak. Dan yang ketiganya, konsep multimedia dan sastra ini menggunakan teknologi komputer, di mana ia menggabungkan teknologi komputer itu sebagai medium untuk menyampaikan karya-karya sastra kepada masyarakat. Dan yang keempatnya ialah estetika ataupun keindahan. Di samping kita menterjemahkan karya sastra ke dalam bentuk multimedia, kita tidak boleh juga lupakan tentang keindahan. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita akan pergi kepada tajuk yang berikutnya, iaitu fungsi multimedia dalam kesusastraan Melayu komunikatif. Antara yang boleh dikongsikan bersama dengan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, multimedia berfungsi sebagai satu alat untuk mempelbagaikan medium bagi menyampaikan karya-karya sastra. Sebelum ini, karya sastra disampaikan secara tradisional dalam bentuk buku, majalah dan sebagainya. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi kini, sastra bolehlah disampaikan juga menggunakan multimedia. Okey, yang keduanya, dengan adanya multimedia, konsep yang abstrak dalam karya-karya sastra itu dapat diterjemahkan dengan lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Ketiga, fungsi multimedia dalam sastra adalah untuk mempelbagaikan penggunaan panca indera yang ada. Sebelum ini, kita hanya menggunakan panca indera mata, tetapi dengan adanya multimedia, bahan sastra itu boleh dipelbagaikan dari segi penggunaan panca inderanya, termasuklah dari segi pendengaran. Kemudian yang keempatnya adalah kesan apresiasi ataupun penghayatan kepada karya sastra itu akan lebih mendalam dan lebih dijiwai oleh khalayak. Seterusnya, fungsi yang kelima, dengan adanya multimedia, sudah tentu ia menjadi nilai tambah dalam sastra itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan berkaitan dengan multimedia ini dapat disalurkan menggunakan bahan-bahan sastra. Seterusnya, yang keenam, fungsi multimedia adalah untuk merangsang kreativiti supaya karya sastra itu dapat dinikmati dan dihayati oleh khalayak dengan lebih terperinci. Okey, baiklah. Setelah kita meneliti fungsi, marilah kita meneliti pula ciri-ciri multimedia dalam sastra. Okey, ada 6 ciri multimedia yang cikgu ingin kongsikan dengan para pelajar. Yang pertama, walaupun multimedia ini boleh merangsang karya sastra tu, namun kita harus ingat dalam mengetengahkan karya sastra dalam bentuk multimedia, ciri-ciri multimedia yang pertama yang perlu diberikan perhatian dan penekanan adalah mengekalkan keaslian karya sastra itu sendiri, supaya apa yang disampaikan oleh penulisnya dapat dihayati dengan sepenuhnya oleh khalayak ataupun audien. Yang kedua, seboleh mungkin elakkan unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti masyarakat, kerana ini boleh menimbulkan isu yang akan memberi satu tamparan kepada karya sastra itu sendiri. Seterusnya, dalam mengetengahkan karya sastra dalam bentuk multimedia, kita kena berikan perhatian kepada penggunaan teks, di mana teks yang hendak digunakan mestilah ringkas serta mampu menyalurkan informasi yang sepatutnya kepada khalayak. Yang keempat ialah grafik, di mana grafik boleh menyokong penggunaan teks, namun grafik yang dipilih mestilah bersesuaian dengan karya sastra, terutamanya apabila ia melibatkan peristiwa ataupun cerita dalam karya tersebut. Dan yang kelimanya ialah animasi, di mana ada pelbagai penggunaan animasi dalam perisian yang telah ada dalam komputer, namun penggunaan animasi juga perlu diberikan perhatian agar ia tidak
menenggelamkan keaslian karya sastra itu sendiri. Dan yang keenam ialah dari segi audio. Ya, ini juga boleh meningkatkan kesan penghayatan audien terhadap karya sastra itu dengan memilih audio yang sesuai untuk diketengahkan berdasarkan kepada karya sastra yang akan dimultimediakan. Baiklah anak-anak, setelah kita meneliti ciri-ciri multimedia, marilah kita tumpukan perhatian kepada contoh soalan yang telah saya ambil daripada soalan-soalan daripada peperiksaan semester 3. Ada 2 contoh soalan yang sering digunakan dalam peperiksaan untuk tajuk multimedia dalam sastra. So anda boleh lihat di skrin ada 2 contoh soalan, satu soalan ceraian dan satu lagi soalan tunggal, di mana kedua-duanya menggunakan konsep multimedia dalam sastra. Apa yang pentingnya di sini, para pelajar yang dikasihi sekalian, anda perlu berikan perhatian kepada yang pertama, kata tugas yang digunakan dalam soalan itu, dan yang keduanya apakah intipati yang menjadi topik yang ditanya dalam soalan tersebut. Jadi, diharap para pelajar dapat menjadikan contoh soalan ini sebagai panduan dan rujukan. Seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu ingin kongsikan tajuk yang kedua dalam multimedia, iaitu berkenaan dengan prinsip asas multimedia dalam sastra ataupun juga dikenali sebagai elemen-elemen multimedia, di mana ada 4 elemen asas multimedia dalam sastra yang perlu diberikan perhatian dan penekanan. Yang pertamanya ialah teks, yang kedua grafik, yang ketiga animasi dan yang kedua audio visual, di mana keempat prinsip asas multimedia ini perlu diberikan perhatian untuk menguasai tajuk ini. Okey, kita mulakan dengan teks. Okey, teks dari segi konsepnya ia merujuk kepada huruf, simbol, abjad, nombor, statistik ataupun juga tulisan dan juga form yang lazimnya terdapat dalam aplikasi ataupun perisian yang telah disediakan dalam komputer. Dan teks ini boleh digabungkan dengan elemen-elemen multimedia yang lain, terutamanya grafik. Marilah kita tengok pula ciri-ciri yang ada dalam teks. Yang pertama, dalam mengetengahkan teks dalam multimedia, ciri yang pertama yang perlu diberikan perhatian oleh para pelajar ialah teks yang hendak digunakan dalam multimedia itu mestilah ringkas, padat dan tidak terlalu banyak, kerana ia akan memudahkan informasi yang hendak disampaikan itu dengan lebih tepat. Kemudian yang kedua, rupa type dan form yang bersesuaian juga perlu diberikan perhatian, sama ada para pelajar ingin menggunakan rupa type, italic, bold dan sebagainya. Ketiga, ialah teks mesti boleh dibaca. Jika sekiranya pelajar menggunakan form yang terlalu fancy ataupun terlalu cantik sehingga menyukarkan teks itu dibaca, informasi yang hendak disampaikan itu tidak akan dapat diterima oleh para khalayak. Okey, yang keempat ialah pemilihan style tulisan dan juga warna teks. Warna teks juga perlu diberikan perhatian. Jika sekiranya pemilihan warna tidak sesuai dengan paparan, ia akan menyebabkan teks itu tidak dapat dilihat oleh khalayak. Yang kelima, form yang digunakan mestilah yang universal, terutamanya yang diguna pakai seperti Arial, Times New Roman. Ini merupakan teks-teks yang boleh digunakan secara universal dan boleh diterima pakai di peringkat antarabangsa. Okey, yang keenamnya ialah mempunyai tujuan. Apakah teks yang dipaparkan di skrin itu mempunyai matlamat atau objektif yang sesuai dengan persembahan multimedia. Dan yang terakhir sekali ialah
teks itu mestilah berfungsi untuk menyampaikan maklumat yang hendak disampaikan berdasarkan kepada bahan sastra. Okey, seterusnya marilah kita minta maaf. Yang ke-8, menimbulkan kesan pada persembahan, di mana teks yang digunakan mestilah memberi impak kepada persembahan tersebut. Seterusnya, kita akan meneliti pula fungsi ataupun tujuan kegunaan teks dalam persembahan multimedia. Ada 4 fungsi yang hendak cikgu kongsikan di sini. Yang pertama adalah untuk tujuan menyalurkan informasi sejajar dengan apa yang terdapat di dalam karya sastra. Yang kedua, teks yang hendak digunakan tu mestilah mengelakkan sensitiviti, terutamanya yang menyentuh isu-isu yang boleh membawa kepada perkara yang negatif. Yang ketiganya ialah teks yang digunakan itu dapat menyatakan apa yang abstrak dalam karya sastra itu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih realiti. Yang keempatnya adalah untuk menggambarkan deria rasa, ya, di mana dengan adanya teks ia boleh memberikan kesan dari segi emosi menghayati karya sastra yang diketenahkan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada elemen grafik, ya. Elemen grafik ini merupakan elemen yang kedua dalam prinsip asas multimedia, di mana kalau para pelajar boleh lihat di skrin, ada 2 konsep yang ingin cikgu kongsikan dengan anda berkenaan dengan grafik. Yang pertama, grafik ni merupakan satu lukisan, gambar rajah, simbol yang bertujuan untuk menyampaikan idea ataupun maklumat kepada para audien. Grafik juga boleh terdiri daripada latar belakang skrin, fotografi gambar, foto yang terdiri daripada 2-3 dimensi, carta serta ikon-ikon yang terdapat dalam perisian komputer. Okey, seterusnya ini adalah beberapa sampel grafik yang terdapat dalam perisian, antaranya gambar, ada ilustrasi 2D, 3D dan juga lakaran. Ini juga merupakan contoh-contoh grafik yang cikgu ambil daripada internet untuk rujukan dan panduan kepada para pelajar. Okey, seterusnya mari kita telitikan pula ciri-ciri grafik. Yang pertama, ciri grafik ialah dia mesti boleh menyokong penggunaan teks dalam persembahan multimedia. Dengan adanya grafik, ia boleh menyokong apa yang ditulis ataupun dicatatkan oleh pelajar dalam persembahan multimedia. Yang keduanya adalah tujuan penggunaan grafik dalam persembahan itu perlu jelas oleh para pelajar. Apa tujuan untuk menjelaskan lagi apa yang hendak disampaikan. Kemudian yang ketiganya ialah para pelajar perlu menyelaraskan grafik yang hendak digunakan dalam persembahan multimedia itu berdasarkan kepada bahan sastra. Bahan sastra di sini merujuk kepada karya-karya yang digunakanlah seperti novel, cerpen, puisi dan sebagainya. Seterusnya yang keempat ialah grafik yang dipilih sudah tentu tidak boleh menyentuh mana-mana isu yang ada di negara kita, ya. Kemudian yang kelimanya, jenis grafik yang nak digunakan itu sama ada gambar dalam bentuk foto, ilustrasi ataupun grafik seperti carta dan sebagainya. Kemudian kualiti grafik juga perlu diambil kira dalam persembahan multimedia, di mana para pelajar boleh merujuk kepada resolusi grafik itu sendiri. Tujuannya bagi mendapatkan kualiti grafik yang dipaparkan dalam multimedia itu adalah lebih baik. Okey, yang ketujuh, tujuan penggunaan grafik itu pastinya mesti diselaraskan dengan objektif persembahan multimedia itu sendiri. Dan yang ke-8, okey,
iaitu ia mestilah tidak bercanggah dengan bahan sastra yang digunakan sebagai asas dalam persembahan multimedia tersebut. Setelah kita meneliti ciri-ciri grafik, marilah kita lihat pula kepentingan grafik dalam persembahan multimedia. Okey, yang pertama ialah elemen grafik boleh menyediakan mesej ataupun maklumat yang tepat berkenaan dengan apa yang hendak disampaikan. Yang kedua, dia dapat menyediakan visual bagi menerangkan konsep yang sukar, terutamanya dalam karya-karya yang berbentuk puisi yang bersifat abstrak yang boleh diketengahkan dengan menggunakan visual yang lebih jelas dan boleh membantu penerangan dan penjelasan para pelajar. Yang ketiganya, ia akan boleh mempercepatkan proses penyampaian maklumat kepada para audien kerana gambar akan mudah diterima oleh sel-sel otak yang ada pada setiap individu. Kemudian yang keempatnya, menyediakan maklumat yang jelas, tepat dan konsisten sebab grafik akan menjadi panduan asas dalam persembahan tersebut. Okey, seterusnya yang kelima, meningkatkan penekanan terhadap sesuatu maklumat. Dengan adanya grafik yang sesuai dalam karya sastra, sudah tentu ia akan memberikan maklumat yang tepat dan terperinci kepada audien. Dan yang terakhir sekali, ia dapat menarik perhatian pengguna. Dengan adanya grafik yang jelas, menarik, berwarna-warni, dia akan sudah tentu boleh memberi daya tarikan kepada persembahan multimedia tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada elemen yang ketiga, iaitu animasi. Dari segi konsepnya, animasi adalah merupakan satu proses yang menjadikan objek yang asalnya statik, tapi dengan menggunakan perisian yang ada dalam komputer, ia memberi gambaran di mana objek tersebut boleh bergerak. Dan elemen multimedia yang paling diminati dalam persembahan multimedia adalah elemen animasi, di mana animasi ini juga boleh membantu membawa apa yang ada dalam pemikiran seseorang individu itu ke dalam bentuk yang lebih realiti dan mudah dan berkesan untuk diterima oleh khalayak. Dan animasi ini merupakan satu proses yang boleh menjadikan sebuah persembahan multimedia itu lebih menarik dan juga berkesan. Okay? Dengan adanya pergerakan pada teks dan juga grafik akan memberikan satu persembahan yang menarik dalam multimedia. Okey, berikutnya cikgu juga ingin kongsikan beberapa ciri yang perlu diberikan perhatian untuk animasi. Yang pertamanya ialah dalam menggunakan animasi dalam persembahan multimedia, para pelajar perlu memberikan tumpuan dan perhatian kepada tempoh masa ataupun durasi animasi tersebut dalam persembahan. Jika terlalu lama, ia akan mengganggu persembahan tersebut. Yang keduanya ialah jenis animasi yang nak digunakan itu mestilah disesuaikan dan diselaraskan dengan khalayak. Kerana ada animasi-animasi tertentu tidak sesuai digunakan. Okey. Kemudian yang ketiga, tempo animasi juga perlu diberikan perhatian. Terutama pergerakan yang terlalu cepat akan mengganggu persembahan multimedia. Yang keempat, animasi yang nak digunakan itu mestilah berfungsi dan mempunyai tujuan dan matlamat yang sesuai dengan persembahan. Yang kelimanya, dalam persembahan multimedia, animasi yang nak digunakan itu mestilah variasi pelbagai, tujuannya untuk menarik perhatian para audien dalam menyaksikan persembahan tersebut. Dan yang keenamnya, mempunyai tujuan. Apakah tujuan penggunaan animasi tersebut dalam persembahan multimedia? Yang ketujuh, bersesuaian dengan bahan sastra. Dan yang ke-8, bersesuaian dengan elemen multimedia yang lain, terutamanya teks dan juga grafik. Setelah kita meneliti konsep dan ciri, marilah kita perhatikan pula kepentingan animasi dalam persembahan multimedia. Ada 4
kepentingan animasi dalam persembahan multimedia yang ingin dikongsikan oleh cikgu pada kali ini. Yang pertamanya, dengan adanya penggunaan animasi, ia boleh membantu proses yang kompleks menjadi lebih mudah. Kemudian animasi digital mampu menarik perhatian dengan pergerakan pada objek-objek statik yang akan menjadikan persembahan itu lebih ceria. Yang ketiga, penggunaan animasi dalam persembahan multimedia lebih menyeronokkan dan ini akan membantu audiens memberikan tumpuan dalam persembahan multimedia tersebut. Dan yang keempatnya, penggunaan animasi dalam persembahan multimedia sudah tentu akan membantu penerangan konsep yang abstrak tu kepada yang lebih jelas dan terperinci. Okey, berikutnya kita akan berikan perhatian pula kepada ciri ataupun prinsip asas multimedia yang keempat, iaitu audio visual. Okey, dari segi konsepnya, audio visual merupakan bunyi yang dihasilkan oleh apa-apa saja instrumen. Okey, kemudian bunyi juga audio visual juga boleh dah dirujuk kepada fenomena yang terhasil akibat getaran terhadap sesuatu objek. Contohnya bunyi petikan gitar, violin dan sebagainya. Okey, untuk konsep yang seterusnya, audio visual juga sering kali dikaitkan dengan muzik, suara latar ataupun kesan-kesan khas yang digunakan dalam sesuatu persembahan. Dan biasanya audio visual ni terbahagi kepada dua, iaitu audio visual analog dan juga audio visual digital. Baiklah, mari kita tengok pula ciri-ciri audio visual yang perlu diberikan perhatian oleh para pelajar. Yang pertamanya, dari segi tempoh masa ataupun durasi penggunaannya. Ia mestilah disesuaikan dengan persembahan, jangan terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Yang kedua, tempo audiovisual yang seimbang. Kalau contohnya penggunaan instrumental yang perlahan, mesti diseimbangkan dengan persembahan yang hendak disampaikan. Okey, yang ketiganya ialah terpilih dan berfungsi. Maknanya sebelum menggunakan audio visual tu, para pelajar perlu memilih audio yang sesuai dengan persembahan berdasarkan kepada bahan-bahan sastra. Tidak semuanya audio yang ada itu boleh digunakan dan disesuaikan dengan bahan-bahan sastra. Yang keempatnya ialah jenis ataupun genre audio visual tu. Okey, perlu diberikan perhatian kerana ada genre-genre tertentu dalam audio tidak sesuai untuk diketengahkan dalam persembahan multimedia. Mungkin dia boleh memberi satu gambaran ataupun gangguan dalam persembahan multimedia tersebut. Kemudian nada bunyi ataupun audio visual tu mestilah sesuai dengan persembahan, kerana kita menggunakan bahan sastra yang kita nak jagakan nilai estetikanya supaya ia selaras dan selari dengan apa yang diketengahkan oleh penulis, ya. Kemudian audio visual ni sudah tentu dapat memberikan penghayatan ataupun apresiasi dalam persembahan multimedia kerana ia melibatkan emosi. Okey, yang ketujuhnya, dia dapat menjelaskan fakta dengan lebih detail dan lebih terperinci. Dan yang terakhir sekali, penggunaan audio visual ini seboleh mungkin jangan mengelirukan ataupun bercanggah dengan apa yang hendak disampaikan. Dan yang kesembilan, elakkan penggunaan audio visual yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat. Okey, baiklah. Setelah kita memperhatikan keempat-empat elemen multimedia tersebut, marilah kita perhatikan pula peranan audio visual dalam persembahan multimedia. Okey, ada empat ada 6 peranan audio visual dalam persembahan multimedia. Yang pertamanya, dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Kemudian membantu memberi kesan dari sudut efektif, terutamanya dari segi emosi, meningkatkan kefahaman kepada maklumat yang lebih kompleks.
Kemudian membantu memberikan penerangan dengan lebih jelas kepada penggunaan teks ataupun grafik. Yang kelima, bertindak sebagai panduan kepada pengguna dan meningkatkan minat serta penumpuan seseorang pengguna kepada persembahan multimedia tersebut. Baiklah ya, seterusnya cikgu ingin kongsikan kepada para pelajar contoh soalan yang sering digunakan dalam peperiksaan untuk semester 3 bagi prinsip asas multimedia. Ada 4 contoh soalan yang cikgu ketengahkan di sini, antaranya soalan ceraian dan juga soalan tunggal yang sering digunakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dalam soalan-soalan semester 3 khususnya untuk tajuk multimedia. Okey, kalau para pelajar boleh lihat di skrin ada beberapa bentuk soalan prinsip asas multimedia ni. Antaranya soalan yang pertama tu dia tanya berkenaan dengan ciri setiap prinsip asas multimedia. Okey, ciri setiap prinsip asas multimedia tu terdiri pada teks, grafik, audiovisual dan juga animasi. Kemudian kesan maksudnya ialah dari segi fungsi penggunaan prinsip asas multimedia tu dalam persembahan multimedia. Okey, soalan ini juga dia boleh tanya secara berasingan, khususnya dia boleh ambil salah satu daripada prinsip asas multimedia. Contohnya soalan yang kedua tu soalan audio visual. Kemudian soalan juga boleh ditanya berdasarkan kepada animasi dan sebagainya. Baiklah, itu saja daripada cikgu untuk tajuk yang pertama, iaitu berkenaan dengan multimedia dalam sastra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.